Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam channel Onrana. Kali ini kita akan menceritakan tentang seorang tokoh yang sangat kontroversi, iaitu Osama bin Laden. Okey, siapakah dia? Ada yang kata Osama ni seorang pejuang Islam, dan ada pula yang kata Osama ni seorang watak yang diciptakan oleh CIA untuk memburuk-burukkan imej Islam. Jadi siapakah dia yang sebenar? Apakah kedudukan dia? Baik atau jahat? Pejuang Islam ataupun musuh Islam? Jadi untuk dapatkan jawapan yang sebenar, kesimpulan yang sebenar tentang Osama bin Laden, saksikan video ni hingga selesai. Okey. Dan maklumat dan fakta-fakta yang saya akan sebutkan kali ini berdasarkan dua buah buku tentang biografi Osama bin Laden. Okey. Ini bukan daripada cerita mana-mana blog, Google ataupun Facebook, tapi daripada buku. Maklumat daripada buku dia lebih diyakini, sumber dia lebih dipercayai. Okey. Sebelum tu jangan lupa subscribe channel Onrana dan terima kasih kepada yang menyokong. Okey. Osama, nama penuh dia adalah Osama bin Muhammad bin Awad bin Laden. Laden adalah nama nenek moyang Osama. Okey, Osama dilahirkan di Bandar Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 10 Mac 1957. Osama anak ke-17 daripada 54 orang adik-beradik dan anak ke-7 daripada 24 orang adik-beradik lelaki. Okey, adik-beradik dia ramai sebab dikatakan ayah dia pernah berkahwin 22 kali. Okey. Sebelum tu kita masuk tentang ayah Osama supaya kita tahu latar belakang Osama. Okey, baru kita tahu pasal apa Osama jadi macam tu. Sebab kita kena tahu keluarga dulu. Bila kita tahu keluarga dia macam mana, kita faham pasal apa Osama jadi macam tu. Okey. Ayah Osama iaitu Muhammad lahir pada 1908 di Hadramut, Yaman. Kemudian Muhammad ni berhijrah ke Arab Saudi sebelum tercetusnya Perang Dunia Pertama. Dan di Arab Saudi, ayah Osama menjadi jutawan besar Arab Saudi. Dan dia memiliki syarikat pembinaan yang terkenal, iaitu syarikat pembinaan kumpulan Bin Laden. Terkenal syarikat ni, Bin Laden Corporation ataupun Bin Laden Group. Syarikat ni memiliki 40,000 orang pekerja di seluruh dunia. Okey. Dan pada pemerintahan King Saud, bukan King Saud pengasas Arab Saudi, tapi ini anak cucu kepada pengasas Arab Saudi, nama Saud juga. Okey, pada zaman pemerintahan Raja Saud ni, ayah Osama berkawan rapat dengan keluarga diraja. Dengan sebab itu, ayah Osama pernah mendapat tender membina dan membaiki istana Raja Saud, membina dan membaiki Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, highway, bangunan, lapangan terbang dan jabatan-jabatan utama di Arab Saudi. Okey. Dan kerajaan Jordan pernah memberikan tender kepada ayah Osama untuk membaiki semula menara masjid batu terapung ataupun Dome of the Rock yang waktu tu di bawah kerajaan Jordan. Dan ayah Osama juga pernah mendapat tender membaiki semula Masjidil Aqsa yang rosak akibat dibakar. Okay. Untuk pengetahuan semua, Masjidil Aqsa pernah dibakar oleh Yahudi Zionis pada tahun 1969. Dan pembakaran Masjidil Aqsa inilah yang membawa kepada penubuhan OIC, Organization of Islamic Cooperation, Pertubuhan Negara-Negara Islam. Okey. Dan setiausaha agung pertama OIC adalah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Okey. Kisah menarik tentang ayah Osama. Disebabkan ayah Osama ni mendapat tender dan membaiki dan membina ketiga-tiga masjid di ketiga-tiga tanah suci umat Islam, iaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Nabawi di Madinah dan Masjidil Aqsa di Palestin. Maka pada waktu subuh, ayah Osama solat jemaah di Masjidil Haram di Mekah. Dan menjelang waktu Zuhur, ayah Osama naik pesawat peribadi dia untuk solat jemaah di Masjidil Nabawi di Madinah. Dan pada waktu Maghrib, ayah Osama dah sampai di Masjidil Aqsa di Palestin untuk solat jemaah di sana. Sampailah waktu Isya. Okey. Kisah menarik yang kedua tentang ayah Osama. Dalam satu wawancara, Osama pernah menceritakan bila berlakunya perang Arab Israel dulu,
ayah Osama dia mengarahkan para jurutera, para pomen yang hebat-hebat ni untuk ubah suai 200 buah jentera ataupun jentolak milik syarikat dia menjadi kereta kebal untuk lawan dengan Israel, untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Tapi bila para jurutera ataupun pomen tu kata mereka tak mampu nak ubah jentolak, pekho, lori tanah, lori pasir ubah jadi kereta kebal, mereka tak mampu, maka ayah Osama pun kecewa. Okey. Tapi nanti jentolak dan jentera berat ni, walaupun dia tak boleh nak ubah jadi kereta kebal, tapi suatu hari nanti jentera ni akan digunakan oleh anak dia untuk berhadapan dengan musuh Islam yang lain. Okey. Dan ayah Osama dia meninggal dunia dalam satu kemalangan kapal terbang. Waktu tu Osama berusia sekitar 10 hingga 13 tahun. Okay. Sebelum Osama memulakan jihad, pada tahun 1973, waktu Osama berusia 16 tahun, Osama bergiat dengan gerakan Ikhwanul Muslimin yang diasaskan oleh Hassan al-Banna di Mesir. Dan Osama melanjutkan pengajian dia di Universiti King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, dalam bidang ekonomi dan pengurusan. Jadi kena ingat, Osama bukan daripada bidang agama. Jadi jangan ada yang angkat Osama sampai ke tahap ulama besar yang mesti dipegang semua pendapat dia. Nanti akan timbul salah faham. Sebab dia bukan ulama, dan Osama sendiri mengaku dia bukanlah ulama. Okey, dua orang guru Osama yang terkenal. Pertama adalah Muhammad Qutb, seorang tokoh gerakan Ikhwanul Muslimin. Bukan Syed Qutb, tapi Muhammad Qutb. Okay, dan guru dia yang kedua adalah Dr. Abdullah Azam, seorang ahli Ikhwanul Muslimin juga. Dan Dr. Abdullah Azam ni lah yang nanti akan menjadi rakan seperjuangan Osama di Afghanistan. Okey, watak Osama. Osama ni seorang yang lemah lembut dalam percakapan dia. Dan wartawan majalah Time yang pernah menemu ramah Osama menceritakan bahawa bibir ataupun mulut Osama tak pernah lekang daripada bertasbih dan berzikir menyebut kalimah Allah. Osama jarang meninggikan suara. Tapi kalau tajuk perbualan ataupun soalan temu ramah tersebut menyentuh tentang Amerika, maka Osama akan meninggikan suara dia dan bercakap dengan penuh semangat untuk menunjukkan kebencian dia terhadap Amerika. Okay. Bahkan Osama pernah kata, dalam dunia ni ada 3 musuh Islam yang paling besar dan paling nyata. Pertama adalah Rusia, sebab di Afghanistan Osama berhadapan dengan Rusia. Okay. Kedua adalah Israel, dan ketiga adalah Amerika. Okey, memang dia benci tu kat Amerika ni. Dia cukup benci dekat Amerika. Okey, fitnah media barat terhadap Osama. Ketika dunia sedang menyanjung Osama, media barat melontarkan pelbagai tuduhan yang buruk dan keji terhadap Osama. Okey, akhbar The Star yang diterbitkan di Amerika menuduh Osama ni seorang playboy, kaki minum arak, kaki perempuan. Dan dia tuduh juga Osama pernah bergaduh 3 kali untuk berebut perempuan. Okey, Osama juga dituduh berulang alik ke Beirut bersama dengan putera-putera raja. Dan di sana Osama dituduh melanggar tempat-tempat pelacuran. Sebab kita tahu di Beirut waktu tu dia digelar sebagai syurga Timur Tengah ataupun Parisnya Timur Tengah. Segala macam maksiat semua ada kat sana. Tempat nak berzina, tempat nak berjudi, minum arak, kasino terbesar, semua ada kat Beirut. Apa yang ada kat Paris semua ada di Beirut. Okey. Tapi tuduhan akhbar The Star terhadap Osama ni terbukti meleset. Kantoi. Bila dia kata ayah Osama ni susah hati dengan tingkah laku ataupun dengan perangai anak dia yang liak. Padahal waktu tu ayah Osama dah lama meninggal dunia. Ayah Osama dah 4 tahun meninggal dunia. Okey. Wartawan ni bernasib baik ya. Sebab Osama tak memfailkan saman malu. Sebab dia tuduh Osama dengan fakta yang terbukti salah. Ayah dia dah lama meninggal. Okey, kekayaan Osama. Osama mewarisi kekayaan keluarga Bin Laden, tapi tak ada angka yang tepat. Berapakah nilai kekayaan Osama? Okey, terdapat sumber barat yang mengatakan Osama memiliki kekayaan sebanyak 2 hingga 3 bilion US dollar bersamaan 7.6 bilion hingga 11.4 bilion ringgit Malaysia. Tetapi bekas ketua Perisikan Arab Saudi, dia kata
iaitu putera Turki Al-Faisal. Okay, dia kata harta Osama hanya ada 50 juta USD bersamaan 190 juta ringgit Malaysia. Okay. Tapi dia tetap mengakui bahawa Osama ada menyimpan harta-hartanya secara sulit di bank-bank luar negara menggunakan nama proxy yang berbeza. Di negara ni Osama guna nama orang ni, di negara ni Osama guna nama orang ni. Okay. Dan sebelum kematian Osama, menurut pengarah CIA iaitu George Tenet, dia kata aset Osama tidak kurang daripada 1 bilion ringgit Malaysia. Dan laporan terakhir perisikan Amerika mengatakan bahawa Osama memiliki 23 buah kapal perdagangan di sekitar perairan Teluk dan Lautan Arab. Okay. Dan kapal-kapal ni sentiasa akan diawasi oleh Amerika sebab Amerika takut Osama dan pemimpin Al-Qaeda lari keluar daripada Afghanistan menaiki kapal-kapal ni. Okey. Kenapa dengan kekayaan Osama? Apa signifikan ataupun apa pentingnya kita sebut tentang kekayaan Osama? Okey, sebab kita nak tunjukkan bahawa Osama ni dia bukan macam orang yang lain yang join pengganah, join ISIS ni. Kebanyakan orang yang join ISIS, join kumpulan pengganah macam ISIS ni, mereka ramai daripada orang yang ada masalah hidup, ada masalah kewangan, yang miskin, hutang banyak, nak bayar hutang tak ada duit, mereka nak bunuh diri, takut berdosa, maka mereka carilah jalan pintas untuk ke syurga, pergi berjihad, nak mati syahid. Okey. Osama bukan orang yang macam tu. Memang dia dah tak ada masalah kewangan, dia memang anak orang kaya. Kalau kita nak kata Osama ni nak cari pengaruh, tak perlu. Osama dah ada pengaruh ayah dia. Ayah Osama ni seorang jutawan yang ada hubungan dengan kerabat di Raja Arab Saudi. Okey. Jadi Osama bukan macam orang yang selalu join kumpulan berganah. Selalunya ada masalah keluarga, masalah kewangan, miskin, tak ada. Semua kami macam tu. Okey. Penubuhan Al-Qaeda. Pada tahun 1984, Osama menubuhkan rumah tetamu yang dinamakan sebagai Baitul Ansar di Peshawar, Pakistan. Baitul Ansar ni menempatkan mujahidin daripada seluruh dunia yang datang untuk berjihad di Afghanistan. Okay. Kemudian Osama dan kumpulan dia berhadapan dengan masalah bila ibu bapa ahli keluarga mujahidin ni selalu tanya, mana anak-anak mereka pergi? Mana ahli keluarga mereka hilang? Jadi mereka tak boleh nak jawab. Maka untuk menyelesaikan masalah ni, Osama mewujudkan sistem rekod yang akan merekodkan setiap pergerakan mujahidin yang mendaftarkan diri di Baitul Ansar. Dan setiap pergerakan mujahidin berulang alik daripada Baitul Ansar ke kem-kem latihan balik ke Baitul Ansar akan direkodkan. Sejak mereka sampai di Baitul Ansar sehinggalah mereka balik ke negara mereka, semua akan direkodkan. Kemudian dibinalah sebuah kompleks ataupun ibu pejabat untuk tujuan tersebut, tujuan rekod ni. Dan ibu pejabat ataupun kompleks ni lah yang dinamakan sebagai Al-Qaeda. Apa maksud Al-Qaeda? Al-Qaeda dalam bahasa Arab bermaksud pangkalan ataupun asas. Sebab Al-Qaeda menjadi asas ataupun menjadi pangkalan kepada seluruh mujahidin daripada seluruh dunia. Okey. Al-Qaeda ditubuhkan pada tahun 1988 di Afghanistan oleh mujahidin yang menentang Uni Soviet, menentang Rusia. Dan Al-Qaeda diketuai oleh Osama sendiri. Al-Qaeda mempunyai anggota seramai 4,000 orang. Tak ramai pun. Pada awal penubuhan Al-Qaeda, ahli dia hanya sekitar 4,000 orang. Okay. Tapi Al-Qaeda memiliki cawangan yang banyak. Boleh dikatakan di setiap negara Timur Tengah, negara Arab ada cawangan Al-Qaeda. Cawangan Al-Qaeda ada juga di negara Eropah, sebahagian negara Eropah, Britain dan di Amerika. Dan ada juga di negara Afrika. Dan cawangan Al-Qaeda ada juga di negara Asia, di Myanmar, di Filipina, di Indonesia dan di Malaysia. Okey. Dalam perang antara Afghanistan dan Uni Soviet, bila kita sebut Uni Soviet, dia merujuk kepada Rusia. Dulu nama dia Uni Soviet ataupun Soviet Union. Mereka kalah, berpecah, jadilah Rusia. Okey. Perang ni bermula daripada 1979 sampai 1989. Dah sekitar 10 tahun. Okey. Dalam perang ni, Osama adalah perancang utama ataupun mastermind dalam usaha untuk menghalau Rusia ataupun Uni Soviet keluar daripada bumi Afghanistan. Okey, ketika Osama nampak mujahidin kena belasah teruk dengan tentera Rusia,
kem-kem mujahidin ni habis hancur, habis dimusnahkan, maka Osama dia membawa semua jentera berat ataupun jontolok milik keluarga dia yang sebelum ni ayah dia pernah guna nak ubah suai jadi kereta kebal tu, nak lawan Israel tu, tapi tak boleh. Kali ni Osama bawa semua jentolok-jentolok tu yang ada di Saudi, ada di Sudan, bawa masuk ke Afghanistan untuk menggali lubang, membina kem-kem bawah tanah. Dan Osama pernah memandu sendiri jentolok tu untuk bersama-sama membanting tulang dan menitikkan peluh, menggali lubang untuk bina kem bawah tanah. Okey. Justru ada yang gelak Osama ni sebagai Salman Al-Afghani, bersempena nama salah seorang sahabat Nabi, iaitu Salman Al-Farisi, yang pernah mencadangkan kepada Nabi untuk membina parit untuk berperang dengan tentera bersekutu musyrikin. Okey. Dan Osama juga pernah buat benda yang sama. Dia bawa jentera dia untuk gali lubang untuk lawan dengan Rusia. Sebab tu orang gelak dia Salman Al-Afghani. Tapi bukan Salman dari Parsi, bukan Salman Al-Farisi, tapi dari Afghani, dari Afghanistan. Okey. Dan kem-kem bawah tanah tersebut dijadikan sebagai tempat untuk berlindung daripada serangan tentera Rusia. Dijadikan sebagai tempat untuk merawat mujahidin yang cedera. Jadikan sebagai hospital bawah tanah. Dan kem tu dijadikan sebagai tempat penyimpanan senjata. Okay. Kem-kem bawah tanah tersebut dijadikan juga sebagai markas mujahidin untuk mereka menyusun strategi peperangan mereka, yang akhirnya membawa kepada kekalahan Uni Soviet. Okay. Berarti Osama memainkan peranan yang besar dalam usaha untuk menghalau Rusia keluar daripada bumi Afghanistan. Dia menggunakan harta dia, jentolok milik syarikat dia. Dia menggunakan tenaga dia. Sama-sama dibawa jentolok gali lubang. Okey. Bahkan menurut salah seorang pegawai CIA, salah satu ibu jari kaki Osama terputus semasa berperang dengan Rusia. Okey. Berarti Osama ada peranan dalam peperangan Afghanistan dengan Rusia ni. Okey. Kita masuk tentang tajuk yang sangat kontroversi, iaitu Osama ni adalah ejen CIA. Okey. Ramai orang yang kata Osama ni adalah ejen CIA. Bahkan Muammar Gaddafi, pemimpin Libya, yang kita dah cerita tentang sejarah hitam Muammar Gaddafi dalam siri yang sebelum ni. Okey, Muammar Gaddafi pun pernah kata Osama ni adalah ejen CIA. Tapi bekas ketua Persikan Arab Saudi, iaitu putera Turki Al-Faisal, dia mengatakan bahawa Osama tak ada hubungan langsung dengan mana-mana agensi persikan asing, termasuklah dengan CIA, kecuali dengan Pakistan saja yang ada hubungan dengan Osama. Okey, macam mana dakwaan ni timbul? Dakwaan bahawa Osama adalah ejen CIA ni timbul disebabkan dulu Al-Qaeda, pimpinan Osama, menerima bantuan kewangan dan persenjataan daripada Amerika sewaktu berperang dengan Rusia. Okey. Sebenarnya ni hanyalah satu strategi untuk Osama mendapatkan kekuatan dia untuk melawan dengan Rusia. Osama akan menerima bantuan daripada sesiapa saja yang nak tolong dia. Kalau Malaysia sanggup tolong, dia percaya Osama akan terima. Sebab kekayaan yang ada pada Osama tak mampu nak melawan kekayaan dan kekuatan yang ada pada negara kuasa besar Uni Soviet, Rusia. Perumpamaan yang saya boleh bagi, sebuah syarikat Petronas nak lawan dengan Amerika, negara kuasa besar, takkan mampu. Maka Petronas ni akan terima bantuan daripada siapa saja yang nak tolong dia. Okay, macam itulah Osama. Okey. Walaupun tujuan Amerika bantu mujahidin ni adalah untuk mereka mengalahkan musuh ketat dia, iaitu Rusia. Tapi Osama dia menggunakan kesempatan ni untuk lawan dengan Rusia. Sebab Rusia ni adalah musuh bersama. Rusia musuh Amerika dan Rusia musuh Osama. Okey. Dalam politik, dia kena pandai menggunakan kesempatan. Sebab pepatah ada mengatakan, pepatah politik, bahawa musuh kepada musuh saya adalah kawan saya. Dalam hal ini, musuh kepada Rusia adalah Amerika. Maka Osama terpaksa bekerjasama dengan Amerika untuk melawan dengan Rusia. Okey. Macam tu juga Hamas. Hamas pernah menerima bantuan berjuta-juta US dollar daripada Iran, daripada Syiah, untuk Hamas lawan dengan Israel, untuk Hamas bayar
gaji pemimpin kaki tangan Hamas. Bukan bererti Hamas ni ejen Iran ataupun ejen CIA, sebab negara lain tak mau tolong dia. Negara Saudi pun anggap Hamas ni sebagai kumpulan pengganas, tak ada siapa nak tolong dia, semua anggap dia sebagai pengganas. Tiba-tiba Iran nak tolong, Hamas terima daripada Iran. Macam itulah. Okey, walaupun kita boleh kata kemungkinan tujuan Syiah, tujuan Iran bantu Hamas ni untuk mereka menyebarkan pengaruh Syiah di negara-negara Arab, tapi Hamas menggunakan kesempatan ni untuk dia dapatkan kekuatan melawan Israel. Okey, meskipun Osama pernah menerima bantuan kewangan dan persenjataan daripada Amerika, namun Osama tidak pernah duduk semeja bekerjasama dengan Amerika dalam menyusun strategi. Osama hanya terima bantuan, terima duit, terima senjata, tapi semua strategi perang Osama atak sendiri. Dia tak jadi boneka, bukan jadi boneka Amerika. Okey. Penghijrahan Osama dia banyak berhijrah. Dia asal daripada orang Arab Saudi, dia berhijrah ke Afghanistan, dia pergi ke Sudan, lepas dia balik pula ke Afghanistan. Okey. Pada hijrah pertama Osama di Afghanistan, Osama berhijrah ke Afghanistan pada tahun 1979, iaitu 2 minggu selepas Rusia menyerang Afghanistan. Waktu tu Osama berusia sekitar 22 tahun. Tapi kali ni Osama dia tak menetap lagi. Dia belum menetap di Afghanistan. Dia hanya pergi dalam sebulan dia pergi berjihad, dia balik ke negara dia, balik ke Saudi. Lepas dia pergi pula sebulan, dia balik. Dia tak menetap lagi. Okey, setelah Rusia berjaya dihalau keluar daripada Afghanistan, maka Osama dah rasa tanggungjawab dia selesai. Rusia pun dah kalah, maka dia balik ke negara dia, ke Arab Saudi. Okey, bila dia sampai di Arab Saudi, Osama disambut sebagai wira. Semua orang jemput dia pergi bagi ceramah kat masjid, bagi kuliah kat masjid ni untuk dia berkongsi pengalaman dia berjihad di Afghanistan melawan Rusia. Okey, dan ketika dia di Arab Saudi, berlaku konflik antara Osama dengan kerajaan Arab Saudi yang melihat Osama ni sebagai satu ancaman. Dan konflik semakin besar apabila Osama mula mengkritik keluarga diraja Arab Saudi dan Osama mengkritik dasar kerajaan Arab Saudi yang bekerjasama dengan Amerika dalam Perang Teluk. Konflik ni menyebabkan segala aktiviti Osama bagi ceramah di masjid-masjid semua disekap dan pergerakan Osama dihadkan. Dia boleh main setakat Jeddah saja. Dia tak boleh keluar daripada Jeddah. Dan visa dia pun digantung. Dia tak boleh keluar negara. Maka Osama dia menggunakan pengaruh abang dia. Abang Osama ni kawan baik kepada Raja Fahad dan kawan baik kepada Timbalan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi. Maka Osama dia minta tolong abang dia. Dia habaq kat abang dia nak keluar luar negara, ada urusan kerja, nanti selesai tugas dia akan balik semula. Okay, jadi abang dia pun tolong dia untuk dia keluar daripada Arab Saudi. Okay. Bila sampai di Pakistan, Osama dia telefon abang dia minta maaf, dia tak boleh balik. Dan di Pakistan, Osama dapat maklumat bahawa perisikan Pakistan sedang memburu dia untuk hantar dia balik ke Arab Saudi. Maka Osama dia lari ke Afghanistan. Bila sampai di Afghanistan, Osama nampak di Afghanistan ni berlaku perbalahan sesama sendiri, pergaduhan sesama sendiri antara mujahidin dengan mujahidin, perang saudara. Sebab bila Rusia keluar daripada Afghanistan, mujahidin yang menang tadi bergaduh, dia pun nak merebut kuasa. Jadi Osama dia tak berminat dengan pergaduhan ni, pergaduhan sesama Islam ni, perang saudara ni. Maka dia buat keputusan untuk berhijrah ke Sudan. Kenapa Sudan? Sebab Sudan waktu tu diperintah oleh Parti Islam, Parti Barisan Islam Kebangsaan Sudan, National Islamic Front (NIF), di bawah pimpinan Dr. Hassan Turabi yang merempah kuasa pada 30 Jun 1989. National Islamic Front ni, NIF ni dilihat begitu bersungguh-sungguh nak melaksanakan syariat Islam di Sudan. Maka inilah yang menarik minat Osama untuk berhijrah ke Sudan. Okey. Dan ketika itu, pemerintah Sudan membenarkan sesiapa saja orang Islam yang nak masuk ke Sudan tanpa memerlukan visa. Siapa saja nak masuk Islam, nak masuk Sudan, silakan. Tak perlu visa apa. Sama-sama lah kita bangunkan Islam di Sudan.
Okey. Di Sudan, Osama mendapat suaka politik dan mendapat perlindungan di Sudan. Maka dia sudah tak diburu dah. Dan di Sudan, Osama berkawan baik ataupun dia jadi orang kepercayaan Presiden Sudan waktu tu, iaitu Presiden Jeneral Bashir. Okey, maka Osama membina empire penjagaan dia di Sudan. Dia membina kekuatan dia di Sudan. Tapi semua ni tak lama. Sebab pada tahun 1996, Amerika memaksa pemerintah Sudan untuk tangkap dan serahkan Osama. Dan Amerika berjanji, kalau Sudan tangkap dan serahkan Osama, Amerika akan membantu ekonomi Sudan. Okay. Akibat tekanan daripada Amerika, akhirnya Jeneral Bashir, Presiden Sudan, dihantar utusan pergi berjumpa dengan Osama, beritahu Osama bahawa mereka dah tak mampu lagi nak melindungi Osama, bersuruh Osama cari tempat perlindungan lain. Maka ke mana Osama pergi? Osama pergi kebetulan tadi kita sebut 1996 Osama dihalau keluar daripada Sudan. Dan kebetulan pada tahun yang sama 1996 Afghanistan berjaya diperintah oleh Taliban di bawah pimpinan Amirul Mukminin Mullah Muhammad Omar. Maka Osama buat keputusan untuk berhijrah ke Afghanistan sekali lagi. Dan kali ni barulah Osama menetap di Afghanistan. Pada kali pertama dia belum menetap. Dia pergi sak-sak saja. Okey, kali ni baru dia menetap di Afghanistan. Dan di sinilah bermulanya hubungan antara Osama dengan Taliban. Sebab pada kali pertama Osama di Afghanistan, Taliban belum tertubuh. Taliban tertubuh pada tahun 1994. Okey, jadi apabila Osama dah betul-betul meninggalkan Sudan, adakah Amerika mengotorkan janjinya, iaitu dia akan membantu ekonomi Sudan? Tidak. Bahkan Amerika meneruskan sekatan ekonomi terhadap Sudan. Bahkan Amerika menyerang Sudan selepas tu. Okey, inilah punca kenapa Taliban di bawah pimpinan Mullah Muhammad Omar begitu berkerah, begitu bersungguh tak mau menyerahkan Osama kepada Amerika. Bila Amerika tuduh Osama ni adalah perancang utama dalam serangan WTC pada 11 September 2001, Taliban tak menyerahkan Osama. Sebab apa? Bukan sebab Taliban pun terlibat sama dalam serangan WTC tu. Tidak. Tapi sebab Taliban di bawah pimpinan Mullah Muhammad Omar, dia tahu sama ada Taliban serahkan Osama ataupun tak serahkan Osama, Amerika tetap akan menyerang Taliban. Tetap akan menyerang Afghanistan. Macam mana yang Amerika buat terhadap Sudan dulu. Okey. Bukan berarti Taliban ni dia lebih rela mengorbankan nyawa rakyat Afghanistan diserang oleh Amerika demi untuk melindungi Osama. Bukan. Tapi mereka ambil pengajaran di atas apa yang berlaku kepada Sudan sebelum ni. Okey. Di samping tu, Taliban juga memerlukan Osama. Okey, sama-sama memerlukan. Osama memerlukan perlindungan daripada Taliban. Taliban memerlukan kekuatan yang ada pada Al-Qaeda dan kekayaan yang ada pada Osama untuk Taliban berhadapan dengan musuh dia. Okey. Dan di Afghanistan inilah Osama dianugerahkan gelaran Syekh oleh Majlis Ulama Afghanistan. Okey, sebab itulah kadang-kadang nama Osama ada tulis Syekh Osama bin Laden. Okey, gelaran tu anugerah daripada Majlis Ulama Afghanistan. Bukan Syekh beli atau macam doktor beli, datuk beli apa, bukan. Itu gelaran tu sah, memang diakui. Dianugerahkan oleh Majlis Ulama. Walaupun Osama bukan ulama, tapi Majlis Ulama yang anugerahkan gelaran Syekh. Sebab Syekh ni kita boleh gunakan untuk tokoh, untuk pejuang. Sebab di Arab, bahkan di negara Arab, gelaran Syekh tu digunakan oleh orang untuk orang tua-tua. Orang tua-tua pun dia panggil Syekh juga. Okey, tak ada masalah. Okey. Dan Osama dituduh sebagai dalang di sebalik setiap keganasan. Akhirnya Osama menjadi musuh utama Amerika. Osama menjadi penganah nombor satu yang paling dikehendaki oleh Amerika. Osama dituduh menjadi penaja kepada keganasan. Dan Amerika mendakwa Al-Qaeda ada di sebalik semua keganasan yang berlaku. Okey, pertama, Amerika mengaitkan Osama dengan serangan WTC pada kali pertama. WTC diserang dua kali. Kali kedua pada 11 September 2001. Kali pertama pada
26 Februari 1993. Okey, dalam serangan WTC pada kali pertama ni, Osama dituduh terlibat juga. Okey. Kedua, Osama dituduh terlibat dalam pembunuhan 18 orang tentera Amerika di Somalia pada tahun 1993. Okey. Ketiga, dalam satu letupan bom yang berlaku di hotel yang menempatkan tentera Amerika di Aden, Yaman, yang berlaku pada 29 Disember 1992, Osama dituduh terlibat juga dalam peristiwa tu. Okey, dan keempat, Osama turut dikaitkan dengan pengeboman kedutaan Amerika di Kenya dan Tanzania. Okey, boleh dikatakan setiap keganasan yang berlaku pada waktu tu, Amerika akan salahkan Osama. Osama akan dituduh. Sama ada Osama ni dituduh terlibat secara langsung ataupun dituduh terlibat secara tidak langsung. Okay. Dan kemungkinan waktu tu, kalaulah pipe air di White House bocor ataupun longkang di White House tersumbat, Amerika akan salahkan Osama. Okey. Tapi kalau kita perhatikan, Osama dia tak macam kumpulan pengganas yang lain, macam ISIS yang membunuh setiap jiwa, termasuklah umat Islam. Sembelih nyawa orang, sembelih leher orang, kepala orang, tak ada hati perut kan. Osama bukan macam tu. Kalau kita tengok Osama ni, sasaran utama dia ataupun target utama dia adalah Amerika. Macam kedutaan Amerika, kem Amerika, kepentingan Amerika, tentera Amerika. Osama tak target orang awam. Yang dia tak target orang lain, dia target hanya Amerika saja. Okey. Dan Amerika mendakwa Osama akan menyerang semua kepentingan Amerika di Timur Tengah, di negara Arab. Dan memang benar, inilah tujuan Osama, iaitu Osama nak menghalau Amerika keluar daripada semenanjung tanah Arab, terutama apabila Amerika mula bertapak di Arab Saudi selepas Perang Teluk, di mana di Arab Saudi inilah terletak dua tanah suci umat Islam, Mekah dan Madinah. Okey. Duta besar Arab Saudi ke Amerika, dia mengatakan bahawa Osama mempunyai ahli-ahli nuklear di setiap makmal tercanggih di dunia, dan hanya menunggu masa saja semua senjata ni akan dihalaukan ataupun disasarkan kepada kepentingan Amerika. Maka inilah yang menambahkan lagi ketakutan Amerika kepada orang yang bernama Osama bin Laden. Okey, kalaulah Osama ni tak memberi apa-apa bahaya ataupun mudarat yang besar kepada Amerika, Amerika takkan serang Osama macam mana yang mereka serang. Okey, kemudian tekanan ke atas Osama. Amerika mengatakan bahawa tujuan mereka serang Osama ni kerana Osama ni seorang jutawan yang menggunakan harta-harta dia untuk tujuan keganasan. Dan mereka tuduh Osama ni menaja kumpulan pengganas. Okey. Amerika menuduh Osama membiayai ataupun menaja 3 buah kem latihan di utara Sudan yang melatih anggota daripada 12 buah negara yang terlibat dengan keganasan. Okey. Maka Amerika mengarahkan kerajaan Arab Saudi supaya membekukan segala harta dan aset milik Osama. Okey. Kerajaan Arab Saudi yang memang dah ada konflik dah dengan Osama sebelum ni, meningkatkan lagi tekanan ke atas Osama, termasuk ke atas keluarga Osama, sebab mereka takut keluarga Osama ni memberi bantuan kepada Osama. Akibat tekanan daripada kerajaan Arab Saudi, akhirnya pada 19 Februari 1994, keluarga Osama mengisytiharkan secara rasminya bahawa mereka tak ada apa-apa hubungan dah dengan Osama. Okay, dan pada tahun yang sama, 1994, kerajaan Arab Saudi melucutkan kewarganegaraan Osama. Okay, walaupun macam tu, masih ada lagi adik-beradik Osama, termasuklah ibu Osama yang bersama dengan dia, yang menyokong perjuangan jihad dia. Tapi keluarga Osama tak boleh mengisytiharkan sokongan ke atas Osama secara terang-terangan, sebab mereka nak jaga hubungan baik antara keluarga bin Laden dengan kerabat diraja yang sudah berlangsung sejak sekian lama. Sejak zaman ayah Osama dah ada hubungan dengan kerabat diraja. Okey. Dan Osama pernah mengatakan, ayah dia dah simpan banyak harta untuk kepentingan jihad, dan semua adik-beradik dia telah bersepakat supaya harta tu digunakan untuk jalan jihad. Okey. Dan inilah yang menyebabkan segala harta-harta Osama, termasuklah duit simpanan Osama,
di bank-bank Arab Saudi yang bernilai 2,000 juta rial dibekukan oleh kerajaan Arab Saudi atas arahan dari Amerika. Okey, namun sekutu rapat Osama, dia mengatakan bahawa Osama ada menyimpan duit-duitnya di Hong Kong dan di Malaysia, tapi kerajaan Malaysia menafikan. Jadi terpulanglah nak percaya sekutu rapat Osama ataupun kerajaan Malaysia. Okey, peristiwa 11 September 2001. Okey, inilah kemuncak serangan ke atas Osama. Kemuncak serangan ke atas Osama bermula selepas berlakunya serangan di mana 2 buah kapal terbang melanggar 2 buah bangunan WTC, World Trade Center di New York, Amerika pada tanggal 11 September 2001. Okay. Tragedi tersebut membunuh hampir 3,000 nyawa. Maka di sinilah bermulanya perang besar-besaran terhadap Islam. Presiden Amerika George W. Bush mengisytiharkan War on Terror, perang melawan keganasan. Tapi hakikatnya itu adalah War on Islam, perang melawan Islam. Sebab selepas peristiwa tu, habis negara umat Islam hancur dengan alasan nak mencari pengganah. Bahkan umat Islam di negara barat kena keji, kena kutuk, kena kecam, dituduh sebagai pengganah. Okey. Dan Amerika menuduh serangan tersebut dilakukan oleh Al-Qaeda dan Osama adalah perancang utama. Namun menurut kajian yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji daripada Amerika sendiri, serangan tersebut telah dirancang oleh orang dalam, oleh orang Amerika sendiri. Okey. Kemudian Amerika mengaitkan pula Al-Qaeda dengan Iraq. Kononnya Saddam Hussein memberi bantuan kepada Al-Qaeda. Maka inilah yang dijadikan sebagai alasan ataupun lesen besar untuk Amerika menyerang Iraq. Selain daripada tuduhan Iraq ni memiliki senjata pemusnah besar, massal, senjata pemusnah besar-besaran. Okey. Sebab itulah Muammar Gaddafi dalam pidato terakhir dia bersama Liga Negara Arab, Gaddafi mempertikaikan serangan Amerika ke atas Iraq. Gaddafi kata, sebab apa Amerika serang Iraq? Adakah sebab Osama bin Laden orang Iraq? Bukan. Adakah sebab Iraq yang menyerang WTC? Bukan. Dia Gaddafi petikai terangan ni. Okey, operasi memburu Osama. Okey. Selepas peristiwa serangan WTC pada 11 September 2001, Amerika memulakan operasi besar-besaran untuk memburu dan membunuh Osama. Sebenarnya cubaan untuk membunuh Osama ni dah berpuluh-puluh kali dah diperbuat daripada berbagai pihak, sama ada dari pihak Amerika ataupun dari pihak Arab Saudi. Tapi semuanya gagal. Sebab Osama ni susah nak jumpa. Dia suka diburu. Osama suka diburu sebab dia akan berpindah-pindah 3 kali seminggu. Bermakna Osama tak akan duduk di satu tempat tu lebih daripada 2 hari. Habis lama pun dia akan sembunyi dalam 2 hari. Lepas tu dia akan pindah tempat lain. Dia akan pindah tempat lain. Seminggu 3 kali dia akan pindah. Sebab tu dia susah nak dapat dia. Okey. Dan Amerika menawarkan sebanyak 5 juta US dollar bersamaan 19 juta ringgit Malaysia kepada siapa yang boleh bagi maklumat di mana Osama bersembunyi. Tapi tak berjaya juga. Maka tawaran tersebut dinaikkan lagi menjadi 25 juta US dollar bersamaan dengan 95 juta ringgit Malaysia kepada siapa yang boleh bagi maklumat di mana Osama bersembunyi ataupun siapa yang boleh tangkap Osama, sama ada hidup ataupun mati. Macam mana Amerika pernah menawarkan berjuta-juta US dollar kepada siapa yang boleh tangkap Yasser Arafat, pemimpin PLO di Palestin, sama ada dalam keadaan hidup ataupun keadaan mati. Okey, berarti kepala pemimpin Islam ni mahal ya. Kepala Osama saja bernilai 95 juta ringgit Malaysia. Okey. Kemudian kawalan keselamatan ke atas Osama ni diperketatkan lagi. Osama akan selalu diiringi oleh kira-kira 20 orang pengawal bodyguard yang lengkap bersenjata berat untuk melindungi dia. Dan Osama juga akan sentiasa diiringi oleh seorang doktor peribadi yang akan menjaga dia. Dan doktor peribadi Osama tidak lain dan tidak bukan adalah timbalan dia sendiri, iaitu Dr. Ayman Al-Zawahiri. Dia ni seorang doktor pakar bedah.
Dan Dr. Ayman Az-Zawahiri dia akan sentiasa ada di sisi Osama dalam menyusun strategi perjuangan mereka. Okey, siapa Dr. Ayman Az-Zawahiri? Dia adalah pemimpin kepada kumpulan Jihad Islami di Mesir. Akhirnya Dr. Ayman Az-Zawahiri ni dia bergabung dengan Al-Qaeda, kemudian dia jadi timbalan kepada Osama. Dan selepas kematian Osama, Dr. Ayman Az-Zawahiri diangkat menjadi pemimpin Al-Qaeda. Okey. Dr. Ayman Az-Zawahiri dikatakan terlibat dalam pembunuhan Presiden Mesir Anwar Sadat pada 1981. Dan dia juga dikaitkan dengan pembunuhan 70 orang pelancong Amerika di Luxor, Mesir pada 1997. Akhirnya berlaku konflik antara Dr. Ayman Az-Zawahiri ini dengan ISIS, dan dikatakan ISIS adalah pecahan kepada Al-Qaeda. Mungkin kita boleh bincang tentang ISIS ni dalam siri yang lain. Okey, operasi terakhir membunuh Osama. Okey, pada tanggal 2 Mei 2011, satu pasukan elit ke-6 tentera laut Amerika menyerang sebuah kompleks yang dipercayai sebagai tempat persembunyian Osama di bandar Abbottabad di Pakistan. Dan serangan tersebut berjaya mengorbankan seorang lelaki yang dipercayai sebagai Osama bin Laden, iaitu pengganas nombor 1 yang paling dikehendaki oleh Amerika. Dan Osama ditembak di kepala dalam keadaan dia tidak bersenjata. Okey, inilah yang menyebabkan Amerika mendapat kritikan daripada pemimpin-pemimpin dunia, termasuklah daripada Tun Dr. Mahathir, bekas Perdana Menteri Malaysia. Sebab Amerika melanggar undang-undang antarabangsa. Dia bunuh orang yang tak bersenjata. Okey, dan yang turut terbunuh dalam serangan tersebut seorang perempuan dan 3 orang lelaki. Dan salah seorang tu adalah anak lelaki Osama bin Laden. Okey. Pengebumian jenazah Osama. Okey. Ni menarik. Stesen TV Al Jazeera melaporkan bahawa jenazah Osama dibawa ke perairan lautan Hindi, kemudian dilakukan upacara pengebumian secara Islam. Okey. Kemudian jenazah Osama diikat dengan pemberat dan dibuang ke dalam dasar laut. Dan semua urusan tersebut selesai dalam masa tidak sampai 24 jam. Okay. Dan antara persoalan yang timbul di sebalik kematian Osama ni, pertama, sebab apa jenazah Osama ni dibuang dalam laut? Sebab apa buang jenazah Osama dalam laut? Okay. Kedua, sebab apa upacara pengebumian jenazah tersebut berlangsung dalam masa yang sangat cepat, tak sampai 24 jam. Macam tergesa-gesa. Memanglah dalam Islam lagi bagus, lagi cepat lagi bagus. Tapi ini adalah pengganas nombor 1 yang paling Amerika cari. Takkan mereka tak buat postmortem dulu, tak buat test ujian DNA ke? Betul ke tu Osama, tahu orang lain ke? Mereka nak kapan lagi, nak bawa jenazah tu pergi ke dasar laut lagi, tengah-tengah laut lagi. Takkan cepat sangat berlangsung lah. Dia pun yang tergesa-gesa. Sebab apa? Dan ketiga, siapa yang solat jenazah Osama? Berapa orang yang solat jenazah Osama atas kapal? Dan siapa yang jadi imam solat jenazah Osama atas kapal? Nak tahu juga. Mereka tak sebut. Okey. Syekhul Azhar, iaitu Syekh Ahmad Tayyib, dia mengecam tindakan Amerika membuang jenazah Osama di dalam laut. Dia kata tindakan Amerika tersebut menghina nilai-nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan. Ada pula buang jenazah orang dalam laut. Bukan binatang. Okey, apabila pihak antarabangsa mempertikaikan pengebumian Osama dalam laut, maka pihak White House dia jawab. Dia kata semua ini untuk mengelakkan kubur Osama ni dijadikan sebagai tempat pemujaan oleh penyokong-penyokong Osama yang ekstrim ni. Kira Amerika nak memperjuangkan tauhid. Dia tak mau kubur Osama ni nanti dijadikan sebagai tempat pemujaan. Okey, bila timbul kecurigaan dalam dunia Islam, betulkah orang yang terbunuh tersebut adalah Osama? Maka pegawai tentera Amerika mengatakan bahawa mereka dah buat ujian DNA dan keputusan ujian tersebut menunjukkan DNA orang yang mati tersebut hampir menyamai 100% menyamai DNA Osama, dan DNA orang yang mati tersebut sepadan dengan DNA keluarga Osama. Okey, antara persoalan yang timbul lagi, sebab apa keputusan DNA tu sangat cepat dapat? Bila pihak antarabangsa pertikai, orang persoalkan
Terus mereka kata mereka buat ujian DNA dan dapat keputusan. Cepat sungguh. Okey. Dan gambar jenazah Osama. Okey. Dan yang menimbulkan kecurigaan yang besar adalah Amerika. Waktu tu Barack Obama, mereka tak mau menayangkan gambar rasmi jenazah Osama. Sepatutnya Amerika kena berbangga sebab mereka dah berjaya membunuh pengganah nombor 1 yang paling dikehendaki. Patutnya Amerika kena tunjuk, ni gambar Osama, ni gambar pengganah nombor 1. Amerika dah berjaya bunuh ni. Patutnya mereka kena berbangga, mereka kena tunjukkan. Sebab Barack Obama, waktu dia dapat berita Osama ni dibunuh, Barack Obama kata, malam ini saya akan umumkan kepada rakyat Amerika bahawa kerajaan Amerika dah berjaya membunuh Osama. Dia bangga. Tapi pasal apa dia tak mahu tayangkan gambar rasmi jenazah Osama? Okey. Ada pun gambar yang tersebar yang menunjukkan muka Osama ni dah hancur kena bom. Gambar tu dah seolah-olah dah diedit, dah diubah suai. Kalau kita tengok daripada bahagian daripada hidung ke atas dah diedit, dan daripada hidung ke bawah gambar tu adalah salinan asal. Okey. Ni gambar Osama. Ni gambar asal Osama. Yang gambar ni kita boleh dapat di Google pun boleh. Okey, ni gambar yang kononnya Osama ditembak. Kalau kita tengok daripada hidung ke bawah, sama dengan gambar ni, gambar yang boleh kita jumpa di Google. Daripada hidung ke atas nampak dah macam edit. Okey, dan kedua buah buku yang saya baca dan saya rujuk ni bersepakat bahawa gambar tersebut adalah gambar yang palsu, yang dah diedit. Okey. Dan buku ni sebut, kalau budak-budak tengok gambar tu pun mereka dah tahu bahawa gambar tu dah diedit, dah diubah suai. Okey. Mana satu Osama yang sebenar? Okey. Dalam satu video, ketika Osama sedang berucap dalam TV, dia memberikan seruan jihad. Waktu tu janggut Osama berwarna hitam. Dan video yang lain, ketika Osama sedang menonton TV, berselimut, memegang remote control TV di tempat persembunyian dia, waktu tu janggut Osama putih, dah ada uban. Okey, persoalannya, adakah Osama janggut hitam dan Osama janggut putih adalah orang yang sama ataupun orang yang berbeza? Kalau ataupun orang yang sama tapi sat janggut hitam, sat janggut putih. Sedangkan Nabi melarang kita mewarnakan rambut, termasuklah mewarnakan janggut dengan warna hitam, kecuali hanya dalam medan perang untuk sebagai helah, untuk mengelirukan musuh, supaya musuh Islam nampak tentera Islam ni kuat, semua muda lagi, rambut pun hitam, janggut pun hitam, tak ada uban lagi. Boleh. Tapi dalam kes Osama ni, dia bukan di medan perang. Osama yang janggut hitam sedang berucap dalam TV, duk beri seruan jihad. Dan Osama janggut putih duk tengok TV di tempat persembunyian dia. Okey. Dan dalam gambar kematian Osama, janggut Osama kembali berwarna hitam. Kalau kita perasan, setiap gambar ataupun setiap video propaganda, Osama akan berjanggut hitam. Okey. Persoalannya, ada berapa orang Osama? Manakah Osama yang sebenar? Yang janggut hitam ataupun janggut putih? Ada uban ataupun tak ada uban? Okey. Kemudian, adakah Osama benar-benar telah mati? Saya pernah bersembang dengan seorang warga Pakistan. Dia daripada etnik Pashtun. Mereka sebut Pushtun, kita sebut Pashtun. Okey. Dia cerita yang dia pernah ikut training Al-Qaeda pada tahun 2008. Dia ikut training tu selama 4 bulan. Dan dia kongsilah pengalaman dia. Dia kata Al-Qaeda ni training, siang tu training teruk. Tapi malam tu dia akan makan sedap. Dan malam tu mereka akan dibagi vaksin, mereka akan dicucuk vaksin. Waktu 2008, waktu dia pergi training tu, Al-Qaeda dah ambil vaksin. Walaupun tak ada COVID lagi waktu tu. Okey, dan tentang Osama, dia kata mereka akan memberikan ganjaran ataupun bagi duit kepada siapa yang berjaya membunuh Osama. Lalu kerajaan Pakistan bekerjasama dengan Amerika untuk menyalurkan maklumat tentang Osama, tempat persembunyian dia. Akhirnya Osama pun dibunuh oleh Amerika. Tapi dia kata maklumat yang Pakistan bagi tersebut adalah maklumat tentang Osama yang palsu, Osama yang fake. Jadi yang kena bunuh tersebut adalah Osama yang fake.
Osama yang palsu. Okay. Dan duit ataupun ganjaran yang Pakistan dapat tersebut, Pakistan bagi kepada Osama yang real, Osama yang sebenar, the real Osama. Okey. Walaupun nampak macam konspirasi, teori konspirasi kan, tapi ini apa yang diceritakan oleh seorang yang pernah join Al-Qaeda. Walaupun dia tak pernah berjumpa dengan Osama, kemungkinan dia ambil kisah ni daripada ahli Al-Qaeda yang lain. Okey. Mungkin kita dengar macam merepek, macam teori konspirasi merepek lah. Ada pula Osama yang betul, Osama tak betul. Tapi Ahmad Wali Mas'ud, iaitu pemimpin gerakan anti-Taliban bersama dengan Pakatan Utara, musuh Taliban, mereka mengatakan bahawa Osama telah menghasilkan 4 orang kembang, 4 orang klon yang boleh berada di 4 tempat yang berbeza dalam masa yang sama, pada waktu yang sama. Macam Osama boleh ada di Polis seorang, di Kedah seorang, di Penang seorang, di Perak seorang. Okey. Bahkan Osama pernah membawa ke 4 orang kembang ni untuk dia bergerak dalam konvoi, untuk dia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Osama akan bawa 4 orang kembang dia ni. Dan seorang aktivis Amerika, dia mengatakan, kalau hampa percaya tentang berita kematian Osama yang terbaru ni pada tahun 2011, maka hampa bodoh. Itu dia kata. Bahkan ada pula dakwaan sebaliknya. Ada yang kata Osama ni sebenarnya dah lama mati, dah bertahun-tahun dah mati, tapi CIA melakonkan watak Osama, watak khayalan, seolah-olah Osama ni masih lagi hidup, supaya mereka boleh terus menyerang Afghanistan. Okay. Bukan tujuan saya mengaitkan dengan teori konspirasi untuk bagi sedap cerita apa, bukan. Tapi inilah apa yang tertulis, apa yang diceritakan dalam buku, dalam sumber bertulis. Kalau saya nak bagi sedap lagi cerita, untuk menyedapkan cerita, saya akan bawa teori konspirasi yang mengatakan Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda, dan Barack Obama, Presiden Amerika, adalah orang yang sama. Nama mereka pun hampir sama. Osama, Obama. B ganti dengan S jadilah Osama. S ganti dengan B jadilah Obama. Dan muka mereka pun hampir sama. Antara Osama bin Laden dengan Barack Obama hampir sama. Kalau Obama dia make up sikit, jadilah Osama. Osama make up sikit, jadilah Obama. Kalau saya nak bagi sedap cerita, saya akan bawakan teori ni. Tapi teori ni saya tak dapat dalam sumber-sumber yang bertulis. Ini sekadar teori saya. Saya pun tak percaya. Osama dan Barack Obama dan Osama bin Laden bagi saya orang yang berbeza. Okey. Walaupun muka mereka hampir sama, nama pun hampir sama. Okay. Adakah Pakistan terlibat dalam operasi membunuh Osama? Okey. Kalau kita tengok Barack Obama, dia memuji Pakistan di atas kerjasama yang Pakistan berikan dalam operasi untuk membunuh Osama. Tapi Presiden Pakistan, iaitu Asif Ali Zardari, dia menafikan bahawa Pakistan terlibat. Dia kata Pakistan tak terlibat dalam operasi membunuh Osama ni. Okey. Surat khabar Daily Time mengatakan, kalaulah pihak berkuasa Pakistan tak melindungi Osama, pasal apa Osama boleh dengan bebas, dengan selesa tinggal di Pakistan bertahun-tahun? Okey. Dan dikatakan operasi terakhir untuk membunuh Osama dilakukan oleh Amerika tanpa pengetahuan dari Pakistan. Okey, seolah-olah menunjukkan Osama ni dilindungi oleh Pakistan. Dan memang sewaktu Mujahidin berperang dengan Rusia dulu, Pakistan di bawah pimpinan Presiden Zia-ul Haq banyak membantu Pakistan untuk melawan Rusia. Okey. Dan mereka memberikan bantuan kepada Mujahidin Afghanistan melalui perantaraan Pakistan. Kita boleh bincang tentang ni dalam siri tentang sejarah perjuangan Taliban. Okey. Dan inilah apa yang saya boleh kongsikan tentang kisah seorang tokoh yang paling kontroversi, iaitu Osama bin Laden. Okay. Sebagai penutup, kalaulah Osama ni berada di atas kebenaran, maka kita doa supaya Allah memberi ganjaran kepada dia. Dan kalau Osama ni dia mempunyai niat yang baik, niat yang ikhlas, tapi dia tersilap ataupun tersalah, kita minta supaya Allah mengampuni dosa-dosa dia. Dan kalau sebenarnya Osama ni adalah musuh Islam yang nak memburuk-burukkan imej Islam, semoga Allah memberikan hukuman yang setimpal kepada dia.
Tapi berdasarkan apa yang saya sampaikan, maklumat dan fakta yang saya sebutkan, tuan-tuan dan puan-puan boleh menilai apakah kedudukan sebenar Osama, baik atau jahat, pejuang Islam ataupun musuh Islam. Okey, setakat ini saja yang saya boleh sampaikan. Jangan lupa subscribe channel Owen Rana. Terima kasih kerana menyokong. Kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.